Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jom kita bedah tema umum kertas 3 SPM 2020. Baik, tema umum pada tahun ini, Malaysia dan kerjasama masyarakat antarabangsa. Perkara yang perlu kamu garis ialah perkataan Perang Dunia Pertama yang dikenali sebagai Perang Besar. Kamu kena garis sebab apabila perkataan ini ataupun penyataan ini disebut, maka soalan spesifik adalah berkaitan dengan Perang Dunia Pertama. Di situ kemungkinan soalan-soalan berkaitan dengan faktor dan kesan Perang Dunia Pertama. Seterusnya, kamu gariskan ayat menandakan bermulanya konflik antara bangsa yang lain. Jadi di situ, perkara yang perlu kita tahu, konflik antara bangsa yang tercetus selepas Perang Dunia Pertama adalah Perang Dunia Kedua dan juga Perang Dingin serta wujudnya blok dunia. Seterusnya, gariskan perkataan meninggalkan kesan. Jadi di situ, Perang Dunia Pertama, Kedua, Perang Dingin dan blok dunia ada kesan tersendiri. Jadi di situ kamu kena bersedia dengan kesan-kesan, sama ada kesan daripada Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua dan juga blok dunia. Kemungkinan besar juga kesan ini boleh dimasukkan dalam soalan kebat. Soalan kebat. Baik, kita tengok seterusnya. Kertas 3 ni akan diuji pada 25 Februari pada waktu petang. Jadi kita ada 29 hari lagi untuk membuat persediaan. Setelah menonton video ini, cikgu harap perkara-perkara yang cikgu sebut kamu ambil cakna. Ambil tahu dan kemudiannya bertindak. Jangan lupa juga kertas 1 dan kertas 2 kamu. Kamu kena bersedia dengan semua kertas ini. Baik, bab berapa bagi soalan tahun ini? Jadi dalam buku teks, tema umum, tema 12, ada di bab 9. Jadi nanti kamu tandakanlah bab 9. Tengok muka surat berapa? Di situ kita nampak perkataan konflik antarabangsa, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, kemunculan blok dunia dan Perang Dingin. Jadi semua ini ada di muka surat 229 sehingga muka surat 236. Baik, ini adalah contoh soalan. Tak semestinya soalan SPM kamu ada semua ini, mungkin. Tapi jangkaan bila keluarnya soalan berkaitan dengan konflik antarabangsa, ini kemungkinan soalan-soalan yang boleh dikeluarkan bagi tema umum tahun ini. Baik, perkara-perkara yang perlu kamu ambil tahu, biasanya kalau berdasarkan trend soalan kertas 3, soalan 1 sampai 4, dan kadang-kadang soalan nombor 5 jawapannya ada dalam buku teks. Jadi kamu kena bersedia menyediakan jawapan lebih awal. Bersedia. Walaupun nanti cikgu akan bagi panduan jawapan, modul panduan jawapan. Tapi kamu juga perlu bertindak. Baik, perkara yang perlu kamu teliti apabila mendapat soalan spesifik pada 25 hari bulan nanti adalah peruntukan markah. Kaji markah. Bila kamu mengkaji markah, di situ ada berkait rapat dengan pengurusan masa. Pengurusan masa adalah penting. Jadi kalau 5 markah, kamu kena peruntukkan 10 minit sahaja menulis jawapan untuk 5 markah. Nanti cikgu akan tunjukkan jadual. Pastikan kamu catat dalam buku catatan yang kamu akan bawa masuk ke dalam Dewan Peperiksaan.
Kemudian perkara lain yang perlu kamu kaji dan kamu teliti setelah mendapat soalan spesifik adalah pecahan soalan. Kadang-kadang dalam soalan ni ada pecahan. Soalan 2 ada pecahan 3, 2, mungkin 5. Bergantung pada tajuk yang ada dalam tema itu. Contohnya di sini. Ini contoh soalan. Kemungkinan besar akan ada soalan-soalan ini. Jadi antara soalan kemungkinan ditanya berkaitan dengan faktor. Contoh soalan sini, terangkan faktor-faktor yang membawa 1 Roman Perang Dunia Pertama 15 markah, 2 Roman Perang Dunia Kedua. Jadi kamu kena tulis jawapan berdasarkan peruntukan markah dan jangan lupa tulis nombor soalan. Seterusnya, perkara yang perlu kamu teliti perkataan dan atau serta. Kalau dalam soalan ada menggunakan kata hubung dan, maka kamu kena menulis dua-dua perkara yang dinyatakan dalam soalan. Contohnya soalan ini, terangkan kesan Perang Dunia Pertama dan Kedua. Sebab tadi di soalan 2, soalan faktor. Jadi kemungkinan besar soalan yang seterusnya berkaitan dengan kesan. Jadi di sini soalannya kesan Perang Dunia Pertama dan Kedua. Jadi kamu kena tulis kedua-dua kesan bagi kedua-dua perang ini. Tulis kesan bagi kedua-dua perang. Sebabnya ada perkataan dan. Jangan ramal. Jangan ramal markah. Sebab yang kita tahu adalah 15 markah. Jadi akan ada pembahagian markah 7 dan 8. Ataupun mungkin 10-5. Jadi cara selamat, kamu tulis 10 kesan Perang Dunia Pertama, 10 kesan Perang Dunia Kedua. Kalau misalnya Perang Dunia Pertama, fakta yang ada cumalah 9. Jadi tulis ke-9 kesan Perang Dunia Pertama. Bergantung pada fakta. Baik, ini perkara yang perlu kamu tahu. Biasanya soalan yang jawapannya ada dalam buku teks menjanjikan 55 hingga 60 markah. Jadi jangan lepaskan peluang. Jangan ada kesilapan. Fahami kehendak soalan. Tulis jawapan berdasarkan kehendak soalan. Baik, seterusnya bahagian kedua iaitu bahagian kebat. Termasuklah rumusan. Jadi, dapatkan gambaran keseluruhan tentang kehendak soalan. Bila berkaitan dengan perang, maksudnya soalan kebat akan ada juga kaitan dengan peperangan. Ini adalah soalan-soalan biasa ditanya dalam kertas 3. Antaranya sumbangan, cabaran, langkah, iktibar. Iktibar ni kadang-kadang diselang-seli. Kadang-kadang dalam soalan dikatakan nyatakan iktibar. Kadang-kadang nilai. Kadang-kadang unsur patriotik. Tapi soalan iktibar, nilai-nilai murni setiap tahun ada dikeluarkan. Baik. Soalan 6. Ini contoh. Kalau kalau kamu jumpa soalan cabaran dan langkah, pastikan kamu tidak mencampur adukkan jawapan cabaran dan langkah. Kalau dalam contoh soalan ini, cabaran dan langkah dipecahkan 61 Roman, 62 Roman. Kadang-kadang soalan ini boleh dijadikan LPM boleh keluarkan dalam bentuk satu soalan. Contohnya, jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia pada abad ke-21 bagi menjamin keamanan negara dan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran tersebut. Jadi kalau ada keluar soalan yang menggabungkan cabaran dan langkah dalam satu soalan, pastikan kamu tulis jawapan cabaran dan langkah-langkah dalam bentuk yang berasingan perenggan. Kamu tulis cabaran dulu, walaupun di situ 5 markah, kalau ada kesempatan masa, kamu tulis dalam 2 perenggan. 2 perenggan cabaran, 2 perenggan langkah. Ini bagi kes
soalan dikeluarkan, cabaran dan langkah diletak dalam satu soalan tunggal. Okey? Baik. Yang ini jangan lupa nombor soalan. Kamu tulis nombor soalan bagi setiap soalan. Tulis. Kalau nak memulakan, nak menulis jawapan, jadi tulis nombor soalan bagi jawapan tersebut. Kalau kamu tidak tulis nombor soalan, kamu boleh kehilangan markah. Jadi keseluruhan esei kamu dianggap sebagai jawapan soalan pertama. Soalan pertama tu 5 markah. Jadi agak bahaya. Ingat dan buat catatan. Tulis nombor soalan. Baik, ini adalah contoh jawapan. Bagi kamu yang tidak hadir ke sekolah tadi, jadi nanti kamu buka bahan yang cikgu akan berikan dalam grup Telegram. Tengok. Dan kalau dapat soalan ataupun dapat jawapan sebegini, pastikan kamu tulis dalam bentuk ayat lengkap. Bersedia tulis dalam ayat lengkap. Di sini cuma diberi poin sahaja. Jadi bila dah dapat poin, kamu tulis dalam bentuk ayat lengkap. Jangan tulis dalam bentuk poin. Kamu boleh kehilangan markah. Okay, ini adalah contoh sahaja. Cikgu cepatkan. Ini contoh-contoh jawapan bagi soalan-soalan tadi. Ini contoh soalan langkah. Kita tak boleh tulis jawapan dalam bentuk poin begini. Cikgu dah ajar. Untuk soalan kebat, kamu kena tulis fakta, huraian, contoh dan inference. Mesti ada unsur itu. Okay, ini contoh sahaja. Baik, dalam rumusan, sekali lagi cikgu ingatkan, dalam rumusan kamu kena tulis 2 isi bagi setiap aspek. Maksudnya pengetahuan 2 isi, kemudiannya unsur patriotik 2 isi, nilai dan iktibar 2 isi, dan harapan 2 isi. Biasanya kita tulis harapan di bahagian terakhir. Dan buat perengganlah, maksudnya pengetahuan 1 perenggan, unsur patriotik 1 perenggan, nilai ataupun iktibar 1 perenggan, harapan 1 perenggan. Baik, ini kelemahan-kelemahan biasa. Selepas mendengar ataupun menonton video ini, cikgu nak kamu cuba perbaiki. Jadikan kelemahan ini kekuatan kamu. Contoh yang pertama. Contoh kelemahan. Biasanya calon SPM kehilangan markah sebab tidak memahami kehendak soalan. Sebelum-sebelum ini pun kalau kamu tengok dalam trial exam, ujian di sekolah, ada sebahagian kamu hilang markah untuk satu soalan disebabkan tidak memahami kehendak soalan. Baca dengan teliti, kemudiannya gariskan kata kunci dalam soalan. Kalau soalan itu minta sumbangan, jadi jawapan kamu tentang sumbangan. Kalau soalan itu berkaitan dengan kesan, kamu tulislah kesan. Pastikan kamu dapat membezakan faktor dan kesan. Sumbangan, langkah, kepentingan. Semua itu perlu kamu beri perhatian. Kemudian tadi cikgu dah sebut, jangan mencampur aduk jawapan, cabaran dan langkah. Sebab ini antara kelemahan calon dalam kertas 3 yang biasanya menyebabkan kehilangan markah. Kemudian, tidak menulis aspek penting dalam rumusan. Aspek yang cikgu sebut tadi, pengetahuan, nilai, unsur patriotisme, ataupun iktibar tadi, dan harapan. Itu unsur-unsur ataupun aspek-aspek penting dalam rumusan. Jangan kedekut dengan diri sendiri. Pastikan setiap aspek tu ada 2 ayat yang kamu tulis. Jangan hurai. Tak perlu hurai. Tak perlu beri contoh. Cikgu dah ajar. Baik, kemudian antara kelemahan pelajar ataupun calon tidak patuh peruntukan markah. Markah 5. Kamu tulis, kalau contohnya soalan pertama 5 markah. Tapi kamu tulis jawapannya seperti ada 20 markah. Itu yang menyebabkan kamu membuang masa. Ini berkaitan dengan kelemahan nombor 5, tidak bijak membahagikan masa. 5 markah 10 minit sahaja. Nanti kita tengok jadual peruntukan masa ya. Kemudian tidak menulis jawapan dalam bentuk esei.
Ada sebahagian kamu yang suka tulis dalam bentuk point form. Walaupun dah berkali-kali cikgu tegur. Tak semua. Segelintir inilah yang boleh memusnahkan diri kamu sendirilah. Ya. Yang menulis bukan dalam bentuk esei. Kemudiannya, kelemahan yang paling besar pada hari kejadian tidak membawa bahan. Ini menyebabkan kamu gementar lah. Dan macam-macam lah huru-hara boleh berlaku. Boleh menyebabkan kamu hilang keyakinan diri. Pernah berlaku juga dalam kelas cikgu dah sediakan bahan tapi tak bawa. Lepas tu mulalah kamu mengarang tak apa-apa, merapu dekat situ. Di situ pula menyebabkan kamu kehilangan markah. Padahal kertas 3 ni kamu cuma menyalin sahaja jawapan yang berkaitan dengan soalan. Jawapan dah diberi tapi disebabkan kelalaian kamu menyebabkan kamu kehilangan markah yang banyak. Okey, persiapan. Yang ni berbincang dengan guru, cikgu dah huraikan. Jadi di sini kalau ada misalnya kamu terfikirkan kemungkinan soalan, kamu boleh ajukan soalan. Dan tadi cikgu dah bantu kamu untuk memikirkan atau menjangkakan soalan spesifik dengan memberi contoh soalan. Bila dah ada bahan, kumpul dan susun. Buat indeks, senarai kandungan, susun, kemudian labelkan, buat penanda. Kemudian analisis bahan yang sesuai. Bila dah dapat bahan, kamu analisis. Pastikan jawapan bahagian kebat tu ada unsur fakta, huraian, contoh dan inference. Kemudian sediakan nota ringkas. Apa yang perlu kamu buat pada hari kejadian. Dan nota ringkas ini kamu bawa ke Dewan Peperiksaan. Jadi sebelum memulakan peperiksaan, kamu bukalah siap-siap nota ringkas supaya tidak ada perkara yang tertinggal. Okey, seterusnya. Ini cadangan masa. Pastikan kamu akur dengan cadangan masa ini. Bila peruntukan markahnya cuma 5 markah, peruntukkan 10 minit untuk menulis jawapan. Kalau dah lebih daripada 10 minit, pastikan kamu beralih ke soalan yang seterusnya. Untuk beralih ke soalan yang seterusnya, kamu mulakan dengan muka surat baru. Setiap soalan baru, mulakan muka surat baru. Ini adalah peruntukan markah. Kalau kamu akur, kamu guna pakai cadangan masa ini, cikgu pasti kamu akan dapat memanfaatkan 3 jam itu dengan baik, dengan bijak. Ini contoh penggunaan masa bagi menjawab soalan tahun lepas. Sebab ramai pelajar kita, pelajar kolej yang mengadu dengan cikgu. Walaupun cikgu dah bengkelkan, dah tunjukkan cadangan masa. Benda-benda begini, untuk cadangan masa kamu kena buat catatan. Catatan dalam nota yang kamu akan bawa masuk ke dewan. Bila nampak 5 markah, kamu set masa 10 minit. Tak boleh lebih. Kurang tak apa. Kalau misalnya kamu dah selesai soalan 1, kurang daripada 10 minit, beralihlah ke soalan yang seterusnya. Jangan terlalu akur sampai dah siap soalan pertama, kurang daripada 10 minit kamu tunggu. Tunggu 10 minit baru nak beralih ke soalan lain. Itu jangan kamu amalkan macam tu. Bila dah selesai, kamu dapat tulis kurang daripada masa yang dicadangkan, kamu terus beralih ke soalan yang seterusnya. Supaya masa yang berbaki itu, kamu boleh semak semula. Ada banyak perkara yang mungkin dapat kamu semak. Antaranya nombor soalan. Kemungkinan nombor angka giliran kamu lupa tulis. Ataupun nombor kad pengenalan. Ataupun perkara-perkara remeh yang lain. Kamu nak tambah lagi jawapan di bahagian kebat ataupun bahagian fakta. Mana yang sempat. Okey? Baik, ini adalah trend soalan daripada mula-mula kertas 3 diperkenalkan sampailah 2019. Kalau kamu tengok soalan 1, 4 adalah soalan fakta. Kadang-kadang soalan 4 dan 5, contohnya 2014, soalan 4 ada sedikit unsur kebat. 6, 7 sebab dan cadangan. Soalan cabaran, langkah, sebab, cadangan akan ada, sentiasa ada.
Dan jumlah soalan, kamu tak perlu risau dengan jumlah soalan. Kalau tahun itu soalannya 9, kamu jawablah 9. Kalau 8, 8 lah. Sebab jumlah soalan tidak ditetapkan. LPM boleh keluar dalam 8 soalan, 9 soalan ataupun 10 soalan. Okay. Ini trend 2016 dan 2017. Untuk 2016 dan 2017, soalan 1 hingga 3 adalah soalan fakta. Soalan 4 bermulanya kebat. Jadi kebat tak semestinya di soalan 5. Kadang-kadang seawal soalan 4. Dan biasanya kalau misalnya soalan 1 dan 3 itu soalan fakta, maka tetap dalam lingkungan 50 hingga ke 60. Maksudnya, kalau ada 3 soalan, soalan 1 yang pertama adalah 5 markah, soalan 2, 3 tu mungkin 20, 30. Biasanya begitu. Pecahan markahnya besar. Baik, untuk tahun 2018, 8 soalan dikeluarkan. Kamu tengok trend soalan. Untuk soalan 2018, soalan 5 adalah langkah. Soalan 6, cabaran dan langkah. Jadi soalan yang berkaitan dengan langkah ada 2 di situ. Untuk 2019 ada 10 soalan. 10 soalan. Ini trend-trend soalan. Maksudnya bila kamu dapat kertas, pastikan kamu belik dulu berapa soalan yang dikeluarkan, termasuklah muka surat belakang. Jangan abaikan muka surat belakang. Baik, ini cara menulis jawapan. Cikgu biasa tekankan dalam kelas. Bahagian soalan kebat. Ini contoh panduan jawapan bagi soalan tahun lepas. Soalan 6 hingga 9 disemak secara rubrik. Boleh juga disemak secara analytical. Maksudnya satu isi, satu markah. Tapi cikgu nak kamu tulis jawapan kamu seperti apa yang cikgu dah ajar. Ada unsur, fakta, huraian, contoh dan inference. Cikgu selalu tunjuk dalam bentuk skema jawapan begini. Di situ kamu tengok perbezaan jawapan yang ada inference dan tidak ada inference. Dan ada sebahagian kamu pun ada buat kesilapan di sekolah. Jadi jangan buat kesilapan dalam SPM sebenar. Pastikan nanti bila dah dapat panduan jawapan yang cikgu sediakan, semak, buat analisis panduan jawapan. Pastikan setiap bahagian jawapan kebat tu ada inference. Baik, apa yang perlu kamu buat apabila dah diberi modul jawapan? Ini adalah contoh modul jawapan tahun lepas. Okay. Contohnya, cikgu ambil contoh panduan jawapan untuk iktibar. Bila dah dapat nanti buat analisis panduan jawapan, semak apa yang tidak lengkap. Kalau misalnya dalam satu-satu perenggan tu tidak ada fakta, huraian, contoh, inference, unsur-unsur ini, jadi apa yang perlu kamu buat adalah tambah. Buat penambahan jawapan. Okay, contoh, cikgu ambil perenggan yang pertama ni, 2 perenggan yang pertama. Cikgu ajar kamu cara menganalisis kekurangan yang ada pada panduan jawapan yang kamu dapat nanti ya. Okay, contoh di sini. 2 ayat pertama itu adalah pengenalan. Dalam esei sejarah, cikgu tak pernah ajar buat pengenalan. Yang cikgu ajar nak memulakan ayat, gunalah pangkal ayat yang ada dalam soalan. Jadi, kalau kamu jumpa pengenalan dalam panduan jawapan, nanti kamu pangkah. Tak perlu ada pendahuluan. Tak perlu tulis. Baik, bagi perenggan-perenggan, kamu semak. Contoh di sini, ayat pertama kita baca, ini adalah fakta. Maksudnya unsur yang pertama dah ada. Dan yang kedua, ini adalah huraian. Maksudnya unsur yang kedua tu dah ada. Baik, kemudian ayat yang ketiga, masih huraian. Kamu tulis huraian. Dan ayat terakhir, maka salah faham bla 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 ni dapat dielakkan. Ini adalah inference. Jadi, yang pastinya dalam perenggan ini, contoh tidak ada. Unsur contoh tidak ada. Jadi, kalau contoh tu tak ada, kamulah yang perlu cari
masukkan contoh yang sesuai. Cikgu biasa ajar rujuk buku teks. Kalau soalan kita berkaitan dengan perang, jadi kamu ambil contoh, buat buat persediaan lebih awal lah. Jangan last minute kamu cari. Jangan di dewan peperiksaan kamu cari. Kamu buat siap-siap. Contoh yang relevan sesuai dengan soalan. Jadi itu saja video yang berkaitan dengan bengkel yang cikgu buat untuk pelajar hadir. Bagi pelajar yang tak hadir, yang tak dapat hadir, jadi kamu tengoklah video cikgu. Terima kasih, selamat menonton.